Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 31 Mei 2023 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-A'la ataupun surah Sabbihisma Rabbikal A'la, surah yang ke-87, juzuk yang ke-30. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 9 sehingga ayat 15. 9 sehingga ayat 15. InsyaAllah perbincangan kita tentang kelebihan tazkirah. Kita kena sentiasa beri tazkirah, peringatan, ataupun kita mendengar tazkirah. Hidup atas dunia ni dua ya, sama ada kita beri atau kita dengar. Pemberi tazkirah pun dia perlu kepada mendengar tazkirah orang lain pula. Barulah hati itu digilap, iman dikuatkan, muhasabah diri sentiasa berjalan. Mudah-mudahan kita mati dengan husnul khatimah dan cukup bekalan untuk perjalanan keseorangan diri yang panjang. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita, sejahterakan kita di dunia, amankan kita dalam kubur, dan ke syurga kita di akhirat nanti, ya Rabbal Alamin. Para jemaah sekalian, mari kita mula baca ayat 9 hingga 15. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surah yang edisi Jawi, muka surah 1381. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Baik, kita kepada ayat 9. Fadzakkir in nafa'atiz zikra. Oleh itu berilah peringatan kepada umat manusia dengan ajaran Al-Quran, kalau peringatan itu berguna, dan sudah tentu ianya berguna. Berguna pada siapa? Berguna kepada orang yang dengar kata, orang yang menerima ajarannya. Orang yang kafir, kerah kepala, tetaplah tidak mendapat manfaat daripada Al-Quran, sebab dia tak percaya apa yang diharapkan daripada orang yang tidak percaya. Munasabah susunan ayat dengan ayat sebelumnya. Yang pertama, lamma takaffala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala jamin untuk memudahkan hamba-hamba dia
untuk mendapat kemaslahatan, kepentingan di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat, maka Allah Ta'ala perintahkan supaya menyeru manusia, mengajak manusia ke jalan yang benar, iaitulah jalan Allah, yakni al-Islam. Dua, Allah SWT juga memberi jaminan untuk mengajar baginda Nabi SAW membaca, mempermudahkan urusan Nabi untuk menghafal Al-Quran, walaupun Nabi bukan seorang yang boleh membaca dan menulis. Dia tak baca tapi dia hafal. Maka Allah Ta'ala perintahkan baginda Nabi SAW supaya dengan Al-Quran itu kamu sampaikan kepada umatmu, kamu memberi peringatan kepada mereka supaya orang yang mendengar Al-Quran mendapat manfaat daripadanya, Nabi sendiri mendapat manfaat, dan umatnya mendapat manfaat daripada Al-Quran. Maka kita telah huraikan kepada jemaah, Al-Quran itu dibaca dengan 3 cara: dengan lidah, dengan hati yakni tadabbur dan berfikir, dengan anggota yakni beramal dan melaksanakan tuntutan arahan Al-Quran atau meninggalkan larangan Al-Quran. Kalau tidak, fungsi Al-Quran itu tidak terlaksana. Baca saja, itu baru separuh permulaan jalan. Jadi kalau kita setakat baca saja, ngaji saja Quran, merah muka-muka duk taranum, tapi undang-undang akhlak Al-Quran tidak dipakai, maka kita mengatakan apalah faedahnya Al-Quran itu sebagai kitab hidayah, kitab pembimbing untuk dibaca sepaja-paja. Tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah sekalian, kalaulah untuk baca saja ya, ana yakin Abu Jahal pun tak marah ke Nabi. Nabi baca Quran, marah apa? Tapi oleh kerana Nabi laksanakan Al-Quran, itulah yang jadi sebab mendiang di Mekah itu mengamuk Abu Jahalnya, enggak apa nama Abu Lahabnya, geng-geng Pak Abu lainnya marah sebab Nabi nak laksanakan Al-Quran itu dalam kehidupan, dalam masyarakat di Mekah. Maka ini kita faham bahawa fungsi Al-Quran bukan setakat dibaca, tetapi dipahami dan diamalkan. Semoga Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita dapat membaca Quran, memahaminya dan beramal dengannya. Amin ya Rabbal Alamin. Balik kepada perbincangan tentang ayat 9. Fadzakir in nafa'atiz zikra. Allah kata fadzakir ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberi peringatan dengan Al-Quran. Dengar ni para pelajar, para penuntut ilmu, talabatul ilm, para pendakwah, Allah minta Nabi kita beri tazkirah, peringatan dengan Quran. Kita hari ni pun tak usah duk carilah kata tu kata ni. Kita mula dengan qala Allah, diikuti dengan bersama dengannya qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barulah mari qala Malik, qala Syafi'i, qala Abu Hanifah. Ini kadang-kadang kita mula dengan qala fulan, sampai mereka kata-kata ulama itu yang diagung-agungkan. Al-Quran tak sebut pun dalam tazkirah kita. Kita mengatakan ini agak pincang sebab kita tinggal yang asli yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi, dengan kita pergi ambil yang lain. Maka tengok, nafa'ati zikra ai iza rajauta naf'an fit tazkir. Kalau kamu rasa tazkirah yang kita sampai memberi manfaat, berilah. Habis kalau kita rasa tak memberi manfaat, tak payah beri. Ini perbahasan ulama. Tengok ni, panjang Syekh Muhammadul Amin Al-Shanqiti rahimahullah ta'ala dalam kitab dia Daf'u Ihamil Ittirab, menolak tuduhan yang mengatakan dalam Quran ini tak stabil, sekali macam ni, sekali macam ni. Syekh Amin di bawah ayat-ayat yang orang kritik diberi jawapan kepada para penuntut ilmu
cari kitab ni, Daf'u Ihamil Ittirab fi Ayatil Kitab, ataupun kadang-kadang dia cetak sekali dengan tafsir dia, Adwa'ul Bayan. Maka di sini ulama tafsir kata, fazakir inna fa'atiz zikra ay amrun bitazkiri kulli ahadin. Semua orang pendakwah kena beri peringatan. Kalau kita nampak orang itu terima, alhamdulillah. Tetapi kalau mereka tak terima, apa faedahnya kita tazkirah? Tujuan tazkirah nak suruh orang faham, orang terima. Tapi kalau kita nampak dia tak nak terima, kenapa tazkirah? Jawab dianya, hasala aslut tazkir. Bagi kita pendakwah, bila kita sampaikan masuk ke dalam telinga orang, walaupun tak sampai, tak turun ke dalam hati, tetapi hujah telah dinyatakan. Hujah telah dinyatakan. Maka di sini Allah kata, inna fa'atiz zikra, berilah peringatan kalau kamu nampak ada faedah. Allah Ta'ala tak kata zakir man tafa'hu, beri peringatan kepada orang yang boleh menerima saja. La. Memberilah peringatan kepada orang yang kamu rasa dia boleh terima. Lain tu. Lain tak? Maknanya Tuhan tak kata memberi peringatan kepada orang yang terima aja. Maknanya kita ajar murid-murid kita je lah. Orang lain tak payahlah. Maka di sini tanggungjawab kita pentazkir, pemberi tazkirah, menyampaikan kepada semua orang yang kita rasa ada potensi untuk dia terima, untuk menerima Islam, menerima dakwah ini, maka jalankan tugas. Kita kata alhamdulillah, mudah-mudahan kita juga telah menjalankan tugas menyampaikan ke telinga masyarakat Islam ini. Yang terima alhamdulillah, yang tak terima zakir, teruskan memberi tazkirah, ulang balik, sampaikan, mudah-mudahan satu hari terketuk hati dia dan dia terima. Kita kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Panjanglah perbahasan sampai 2 muka surat dalam tafsir kita ni, duk bahas tentang inna fa'atiz zikra. Adakah ada di sana ada dipanggil mafhum mukhalafah, mana kalau kamu rasa tak ada manfaat, tak usah beri. La. Teruskan memberi tazkirah, sebab kuasa, kita dah bincang dalam siri yang lain-lain, kuasa memberi hidayah kuasa Allah. Kita tak tahu bila Allah nak buka hati orang tu, tapi kerja kita mengetuk telinga dia, mudah-mudahan terbuka hati dia satu hari untuk mendengar ayat-ayat Allah, untuk menerima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan tinggalkan khurafat, tinggalkan khuza'balat, tinggalkan perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat, ataupun meninggalkan syirik, satu kezaliman yang besar yang berlaku dalam dunia ini. Jadi alhamdulillah, itu perbahasan ulama. Jadi saya simpulkan bahawa kita kena beri tazkirah walaupun kita rasa orang tak terima. Tak bagi. Sebagaimana kata di ulama salaf yang lain, sampaikan kebenaran itu walaupun orang tak dengar, sebab kalau tidak nanti dibimbangi, mereka berhujah depan Allah, ma sami'na bihaza fi abainal awwalin. Kami tak dengar apa orang dulu, tok nenek kita bagi tahu, tak dengar. Sekarang ni ana perhatikan dalam sejarah perjalanan dakwah yang ana lalui di alam maya ini, di alam nyata ini, yang kita nampak di antara isu yang tak popular untuk kita bincangkan dalam bab muamalah, isu riba. Orang tak berminat kalau sebut bab riba, tutup telinga lalu. Dalam bab kehidupan, isu aurat. Isu aurat orang minat. Bini pak haji ke, anak tok ayah ke, duk main seluar ketak, baju tak cukup saiz belaka. Jadi kita teruskanlah supaya masuk dalam telinga suami, masuk dalam telinga ibu bapa, dan turun ke dalam hati anak-anak, bahawa tanggungjawab kita memperbetulkan masyarakat. Kalau mereka tak terima hari ini, boleh jadi dia terima setelah beberapa hari lagi. Fazakir inna fa'atiz zikra. Berilah peringatan. Kita mengharapkan peringatan itu satu hari
akan sampai ke hati para pendengarnya, insya-Allah. Jadi para jemaah yang menjalankan tugas, ya duk share link, duk share video ni, silakan. Orang marah hari ni boleh jadi dia terima besok. Orang tak terima hari ni, dia reject kita hari ni, boleh jadi dia sayang beberapa hari lagi, insya-Allah. Tapi kalau kita mudah kecewa, kata orang sekarang budak-budak Facebook kata mudah koyak, sekali kita kena marah, habis kita diam membisu, kita kata nanti satu masa orang tak dengar lagi yang betul, mereka akan kata ma sami'na bihaza fi abaina al-awwalin. Tok nenek kita dah tak bagi tahu benda ni haram. Kenapa hari ni timbul haram? Ni banyak hujah lagu ni. Tak ada pun orang cakap. Kita duk mengaji dengan ustaz tu, duk mengaji dengan tok ayah ni, duk mengaji dengan pak imam tu, mengaji dengan takmir ni, tak cerita benda ni haram. Tiba-tiba mari ustaz ni, contohlah kita kata mari Abu Anas ni cakap benda ni tak boleh, benda ni tak baik. Sebab kita tidak fokus kepada tajuk yang kita masuk, kita duk dengar cerita-cerita lain, kita mengatakan Allahul Musta'an. Baik. Mari kita pergi. Ayat 10. Sayadzakkaru man yakhsha. Kerana orang yang takut melanggar perintah Allah akan menerima peringatan. Dengar ni para pelajar. Munasabatul ayat ini dengan ayat 9. Allah SWT perintahkan kita memberi peringatan. Setiap orang kena beri peringatan kepada orang di bawah dia. Pemimpin negara kepada rakyat, pemimpin masyarakat kepada masyarakat, pak imam kepada ahli qaryah, suami kepada isteri dengan anak-anak. Maknanya setiap kita bertugas. Maka manusia ni terbagi kepada dua kategori. Qismun yaqbalul ilaj. Kategori yang pertama menerima rawatan. Yang kedua tak terima. Ada orang ni macam tu juga. Maknanya Allah Taala nyatakan dalam ayat ini dua kumpulan manusia. Ayat 10 kumpulan yang menerima, ayat 11 kumpulan yang tidak menerima. Maka kamu sebagai pendakwah teruskan, sebab ayat 14 memberi khabar gembira kepada kita, iaitulah bahagialah orang yang membersihkan jiwanya, orang yang mendengar nasihat, orang yang dengar tazkirah, maka jiwanya baik, Allah SWT akan beri anugerah yang besar kepada dia. Itu baiklah. Maksudnya kita tak tahu. Pesakit ni pesakit. Pesakit yang pergi serah diri pada doktor, kita kata Alhamdulillah. Ni ramai orang ni sakit tak mau jumpa doktor. Kerana takut ke jarum. Ramai rupanya orang takut ke jarum ni. Ramai. Ramai tengok. Zaman Covid ni kan orang ambil gambar. Hok bertepik melopak pakai atas meja doktor pun ada takut. Pandai-pandai nak korek hidung ya tu. Macam-macam perangan. Baik, Allah kata di sini, sayadzakkaru man yakhsha. Ai sayatazakkaru bil Quran. Orang yang menerima nasihat Al-Quran, mengambil pengajaran dengan nasihatnya, iaitulah orang yang takut kepada Allah, orang yang takut kepada azab Allah. Orang yang takut kepada Allah Ta'ala, takut pada azab Allah, orang ini akan terima nasihat Al-Quran. Dalam surah Hud ayat 103 Allah kata, inna fi dhalika laayatan liman khafa azabal akhirah. Semua peringatan itu memberi manfaat kepada orang yang takut pada azab di akhirat. Kalau orang tak takut, dia tahu apa, dia percaya apa tidak, macam mana takut. Jadi kalau maknanya orang yang takut, orang yang menerima nasihat ni siapa? Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Ulama lah orang yang paling awal takut pada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau ulama pun rusak, apa kita nak buat? Sebab itulah kata orang, masyarakat dalam keadaan sakit, ia menjadi tabib, doktor dia para ulama. Tapi kalau ulama pun gila ke dunia juga, riba tak ada dah. Duit kertas ni tak ada riba belaka, pakat mabit riba habis dah. Jadi siapa yang akan membetulkan siapa? Kalau tabib sudah sakit, siapa yang akan membetulkan, siapa yang akan mengubati pesakit? Ini kita bimbang hari ini. Takut
para asatizah, para pendakwah juga terjebak dengan kemungkaran, terjebak juga dengan perkara yang tidak baik. Jadi bagaimana masyarakat mengharapkan pembetulan daripada para pendakwah. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Kita minta Allah Ta'ala jadikan ustaz-ustaz kita ni ikhlas dalam amalan mereka, dalam tindak tanduk mereka, tidak menjadi bahan ketawa, bahan rujukan masyarakat dalam memecah belahkan masyarakat atau menuduh orang. Tak itu pasal kita mengatakan ini satu perkara yang tidak baik. Baik, maknanya orang yang terima ni siapa dia? Orang yang baik, terima dakwah. Kategori yang kedua, kategori yang tak menerima rawatan. Wa yatajannabuhal ashqa, dan sebaliknya orang yang sangat celaka akan menjauhi peringatan. Tak mahu dia. Al-ashqa la yantafi'u biha. Tak mahu dengar nasihat. Orang beri nasihat pemarah, kan? Orang beri nasihat pemarah bukan nak dengar, pakai terus gomo selalu. Kita ni kalau kita kadang-kadang kita ni seronok bila ramai pengikut, kita pun hentam orang pun sedap. Apa pandangan tuan pada segini-segini, sesat. Kita kena ingat kalau kita menyesatkan orang, ambil gambar beberapa orang pendakwah duduk sini, tiba-tiba kita tunjuk ni sesat, berapa orang awak nak selesai tuduhan itu di akhirat esok? Bukan senang. Dia ingat mudah main-main sesat-sesat orang, jangan duduk gurau. Maka Allah kata, orang yang tak mau menerima nasihat al-ashqa. Siapa dia al-ashqa? Manusia yang paling celaka dari sudut akidahnya, iaitulah orang kafir yang tak percaya kepada hidup semula di akhirat. Ini yang paling ashqa, paling celaka sekali. Kemudian ada kata yang jahat sekali, kafir yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman dia ke Al-Walid bin Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, dan geng-geng Abu Jahal dengan Pak Abu lain, itulah manusia yang paling celaka zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di setiap zaman itu ada Fir'aun dia. Kemudian dia turun kepada puak-puak semua jenis kafir yang tak terima. Nabi wafat dah, jadi kafir zaman kita lah. Kemudian semua orang yang fasik. Orang fasik ni ada kafir, ada tidak kafir. Orang tak kafir fasik juga. Iaitulah orang yang melakukan dosa-dosa besar. Ini termasuk di kalangan orang yang fasik, orang yang cukup berbahaya, iaitulah dia panggil al-ashqa, orang yang menolak rawatan daripada Al-Quranul Karim. Jadi siapa mereka ni yang tolak Quran, siapa? Tengok ayat 12. Allazi yaslan naral kubra. Dialah orang yang akan menderita bakaran neraka yang amat besar azab seksanya. Allahu akbar. Allazi yadkhul naral akhiratil uzma. Orang yang akan masuk dalam neraka yang akan menerima azab yang begitu dahsyat. Dahsyat tak dahsyat azab neraka ni? Sangat dahsyat. Dalam hadis baginda Nabi sallallahu bersabda, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala narukum hadhihi allati tuqidu ibnu adam. Api yang kita guna atas dunia ni, api dapur, api-api yang kita duduk membakar ni, juz'un min sab'ina juz'an min hari jahannam, 1/70 daripada kepanasan api neraka jahannam. 1/70. Hak ni pemati habis dah kalau kena bakar. Masak dah ikan-ikan dah, masak dah ayam bakar. Qalu wallahi in katat lakafiyatan ya Rasulullah. Api atas dunia ni padat dah, ganda 70 dah lagi. Qal fa innaha fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an. Nabi kata, ya, Allah Ta'ala ganda 69 kali lagi, mana jadi 70. Kulluha mislu harriha, satu gandaan itu seperti api yang ada ni. Membayangkanlah, api yang ada ni ganda 69 kali lagi. Nas'alullah al-afwa wal afah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami daripada api neraka.
panas. Hak ada lah ni berat dah. Ni 70 kali lagi ya Rabb. Hadis ini rawahu al-Bukhari wa Muslim wal lafzu lahu, yakni aili Muslim. Mana kata apa? Maknanya ada kata narul kubra, yaslan narul kubra, dia kata narul kubra tu api akhirat. Kerana dia lebih besar daripada dunia, yang penting api lah dia tu, api neraka. Atas dunia ni berat dah, di akhirat diganda 69 lagi, semuanya kubra belaka. Na'udzubillahi minan nar. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada disentuh oleh api neraka, walaupun seketika, walaupun sekejap. Allahumma amin. Apa lagi sifat ahli neraka? Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Selain dari itu, ia tidak mati dalamnya. Orang duduk dalam neraka tak mati. Kita atas dunia ni kena bakar ni api, mati selalu. Orang dalam neraka ni masalah dia tak mati. Dan tidak pula hidup senang. Hidup tapi hidup tak senang. Jadi kalau dia mati, selesai lah masalah tak. Maksud, pom, capak neraka, wah, tepik mati. Habislah. Ni tak mati. Setiap kali kulit dia hangus, badannahum juludan ghairaha, Allah kata aku tukar kulit baru pula. Salih kulit. Bakar habis, timbul baru pula. Bakar pula. Ya Rabb. Bagaimana kalau kita dengar azab-azab gini? Rasa insaf ke tidak? Rasa gerun ke tidak? Kalau rasa, itu tanda iman kita masih lagi berfungsi, masih lagi ada cahayanya dalam hati. Jangan dengar saja, jangan takut saja pula. Lepas tu tidur lah, tak bangun-bangun lah. Kita kena ingat. Jadi orang dalam neraka mati dak, hidup pun tak senang, dengan penuh dengan azab. Allahu akbar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ahlun nar allazina hum ahluha. Nabi kata, adapun ahli neraka yang akan masuk neraka, fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyauna. Mereka tak mati, tapi hidup pun tak sempurna, hidup dalam azab. Rawahu Muslim. Allahu akbar. Mari kita baik kepada siapakah orang yang dapat faedah daripada apa? Daripada tazkirah ini. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita dari kalangan mereka. Amin ya rabbal alamin. Ayat 14. Qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya berjayalah orang yang setelah menerima peringatan itu berusaha membersihkan dirinya dengan taat dan amal yang saleh. Dengan taat, dengan amal yang saleh. Ay qad najaha wa faza, bahagialah, mendapat kemenanganlah siapa yang membersihkan jiwanya, bersihkan dirinya, bersih i'tiqadnya daripada kekufuran, daripada syirik, dan bersihkan juga perbuatannya daripada maksiat, bersihkan juga kedudukannya daripada akhlak yang buruk. Maka dia beriman, dia beramal dengan amal yang soleh. Di antara amal soleh itu zikir, menerima nasihat, solat, sedekah, berakhlak mulia, tinggalkan perbuatan buruk. Itu dia panggil amal yang soleh, sebagaimana yang telah disebut oleh para ulama Islam. Kita mengatakan itulah tanda-tanda orang yang beriman. Tanda orang beriman, kena bersihkan jiwa, bersih hati kita daripada kotoran najis maksiat, najis mungkarat, dan segala sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang buruk. Kita kena hapuskan semua. Alhamdulillah, dalam kitab kita, nama dia Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Mandili telah senaraikan secara simple, yang asah saja,
ada 10 perkara sifat mazmumah yang berkait rapat dengan kehidupan kita ni, yang mesti kita hapuskan. Yang mesti kita hapuskan. Kemudian di bawah 10 sifat mahmudah, sifat yang terpuji, yang mesti kita hiaskan hati kita ni. Dalam ilmu, orang belajar ilmu akhlak, ilmu tasawuf, dia kata at-takhliyah wat-tahliyah. Kosongkan, bersihkan jiwa daripada perkara buruk, kamu dihiaskan dengan perkara yang comel. Dia tak boleh bertembur nak masuk macam mana? Bekas dah penuh. Penuh dengan sifat mazmumah dalam hati, yang baik tak boleh masuk. Buang dulu, insya-Allah yang baiknya masuk. Allahu akbar. 2 hari lepas ana bagi ceramah satu tajuk asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Tajuk ni sangat bahaya. Sangat berbahaya dan kita perlu perlumatkan. Insya-Allah kita akan sambung kuliah tu di mana-mana. Tajuk dianya contoh-contoh syirik khafi yang sangat berbahaya dalam kehidupan kita ni. Sebab syirik khafi ni, dia syirik ada 2. Syirik besar tu hak sembah berhala, hak pergi duk minta tolong dengan tunggu kayu dengan apa tu, dia panggil syirkun akbar. Yang soreh. Satu lagi syirik asghar. Syirik asghar ni macam riak, takabur, salah cakap, bala wallah, itu dia panggil syirik yang kecil. Tapi syirik khafi ni ada yang kecil, ada yang besar. Syirik khafi yang besar iaitulah syirik munafik. Dia sembunyi dalam hati dia syirik, perbuatan dia nampak zahirnya Islam tapi sebenarnya dia syirik. Ini bahaya. Kemudian syirik khafi yang kecil tadilah syirkun asghar, macam riya, takabur, sum'ah, gila glamour, itu dia panggil syirik-syirik yang berbahaya. Sebab syirik asghar ni dia meruntuhkan amalan itu saja, amalan hak syirik. Syirkun akbar, semua sekali amalan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillahi minasyirik. Maka para jemaah sekalian, hari ini kita ijazahkan satu hadis, amalan untuk membersihkan jiwa kita sempena dengan ayat kita ni. Qad aflaha man tazakka. Jadi para ulama tafsir dia letak hadis ini. Tolong tulis hadis ni, para pelajar yang boleh tulis. Ikut semua. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ulang sekali ni. Ini kita pelaju sikit. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini mudah ya, pelajar ni ambil hadis. Hadis ni riwayat Muslim. Nombor hadis 2722. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berilah kepada jiwaku, berilah kepada hatiku, berilah kepada hati nurani kami ini taqwaha, sifat taqwa, sifat takut pada Allah Azza wa Jalla. Gerun kita nak buat maksiat, takut kita cuai dalam ibadat, biar ada sifat tu. Kalau kita cuai dalam ibadat, kita rasa takut. Kita terjebak dengan maksiat, kita menyesal, kita menangis sebab jiwa kita baik. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, bersihkanlah hatiku ini sebab engkaulah penguasa sebaik-baik yang boleh membersihkan jiwa kita ni. Anta waliyuha wa maulaha. Entaulah yang menjaga dia, entaulah yang memilikinya, entaulah yang berkuasa untuk bersihkan hati kami ini, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Minta para pelajar tulis doa ni, amalkan, mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan jiwa kita. Kita termasuk di kalangan orang yang qad aflaha man tazakka. Bahagialah orang yang bersihkan jiwanya, orang yang bersihkan hatinya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah para pelajar sekalian. Kemudian hadis ini sahih riwayat Muslim. Maka kata di Syekh
Ibnu Juzai rahimahullah, dia kata maknanya bersih di sini bermakna at-taharatu minasyirki wal ma'asi. Bersihkan jiwa kita daripada dosa yang paling besar sekali, kezaliman yang paling berat, syirik dan juga maksiat. Syirik khafi, syirik jali, syirkun akbar, syirkun asghar. Kita minta Allah Ta'ala bersihkan, maka ati nafsi taqwaha. Disambung dengan doa yang kita ajar dulu, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, ya Allah bersihkan hatiku daripada nifak. Itu dia panggil syirkun khafiyun al-akbar. Sebab munafik ni syirik khafi, tak nampak, tapi syirik dia besar. Sebab dia ni orang yang munafik duduk di bawah neraka yang paling asfali minan nar, yang paling bawah. Allahu akbar. Ataupun makna yang kedua kepada ayat ini, bimana at-taharatu lis-salah, qad aflaha man tazakka, bahagialah orang yang bersihkan dirinya, ambil wudu kalau ada hadas besar, mandi untuk apa? Untuk solat. Bersihkan diri untuk solat. Ada juga makna bermakna ada zakah, orang yang membersihkan jiwa dia, iaitulah membersihkan harta dia daripada sifat bakhil, keluarkan zakat yang wajib ke atas hartanya. Ini semualah kita kata, boleh kita kata semua ni merangkumi bersih jiwa daripada syirik, daripada maksiat, bersih diri daripada kotoran untuk solat, bersih harta dengan zakat-zakat, bersih jiwa kita juga dengan berpuasa. Kita mengatakan man tazakka fi jami'il asya, dalam semua perkara. Maka yang ayat yang terakhir, wa dzakara asma rabbih fa shalla, dan sentiasa menyebut-nyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Allah, serta mengerjakan sembahyang dengan khusyuk. Ai zakarallah subhanahu wa ta'ala biqalbihi wa lisanihi, orang yang sebut Allah Ta'ala dengan lidah, dengan hati. Fa'aurasa, kalau hati itu bersih, kita solat pun khusyuk. Oleh kerana hati kita ni lara, solat tak tahu duduk mana, lupa rakaat, lupa bacaan. Kalau imam terlupa pun tak boleh nak tegur. Nas'alullahal afwa wal afiyah. Kita minta Allah Ta'ala maafkan kita, ya Rabb. Banyaknya lara kita, banyaknya ghaflah kita, banyaknya lalai kita daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Karena itulah para jemaah sekalian, kita duk bagi buku-buku supaya tuan-tuan ingat, kan? Bagi buku zikir pagi petang supaya kita ni sentiasa ingat kepada Allah. Pagi kita berzikir, petang pun kita zikir. Bagi kitab perisai Muslim supaya tuan-tuan sentiasa baca. Nak baca, bangun tidur baca, sampailah kita tidur pula pun kita baca. Alhamdulillah. Tak pandai lagi, kempen lagi, bawa risalah-risalah, kan? Supaya para jemaah sentiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kita keluar pula risalah, tajuk dia zikir, kelebihan zikir 4 kalimah. Jadi tak ada hujah dah untuk para jemaah sekalian tak nak berzikir setelah di kempen begini besar. Kita kempen yang bersih, iaitulah yang maksud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun zikir tu ayah, itu kita tidak kempen, sebab tidak ada otoriti bagi manusia untuk menyatakan pahala sekian-sekian kecuali pereka-pereka ibadat yang mari daripada yang tempatan ataupun peringkat import daripada antarabangsa, mari duk jaja benda-benda yang tidak waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengatakan tinggalkanlah. Ni ada jemaah tanya, dia kata, Ustaz, saya suka kumpul zikir-zikir, bacaan-bacaan ambil daripada internet. Tapi bila tanya ustaz tu kata, ni tak sahih, ni tak sahih. Habis macam mana saya nak tahu? Saya kata, awak tinggalkanlah web-web, tinggalkanlah Facebook yang menimbulkan keraguan. Pergi cari asatizah-asatizah kita yang berotoriti dalam ilmunya, yang menyampaikan maklumat, bacaan-bacaan, zikir-zikir yang waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih ataupun sanad yang boleh diamalkan sebagai amalan-amalan dan pegangan kita. Itu yang lebih senang. Kita tak ada filter penapi, kita ambil semua benda. Semalam saya sebut, orang yang ambil semua benda ni seperti hatibul lailin. Apa makna hatibul lailin? Hatibul lailin maknanya pencari kayu api pada waktu malam. Jumpa belaka dia. Nah, kayu ni kan akak. Wah, bau kena ke tahi kering. Kata apa? Akak pula kena ke Scorpio apa ni ular ni. Jumpa belaka sebab cari kayu api tengah malam.
Kita hak tak ada lampu suluh ni, tak usah duk carilah. Kita pergi cari hak orang tolong cari, kita ambil yang tu lebih selamat, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, maka Allah Taala ajar kepada kita, orang yang bahagia, orang yang bersihkan jiwanya, orang yang sentiasa menyebut nama Allah, orang yang dapat khusyuk dalam salat. Ya Allah, Allahumma ja'alna minaz zakirin, Allahumma ja'alna minal khashi'in, Allahumma ja'alna minat taibin. Ya Allah, jadikan kami ini orang yang sentiasa berzikir, orang yang sentiasa baca Quran, orang yang khusyuk dalam salat, orang yang sentiasa bertaubat dan istighfar. Amin ya rabbal alamin. Tamatlah huraian ayat kita. Sekarang kita berpindah kepada mencari 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini biiznillahi azza wa jalla. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, fadzakir in nafa'atiz zikra. Beri peringatan kalau kamu rasa peringatan memberi manfaat, ataupun kamu kira manfaat itu boleh kepada kita saja, iaitulah menjalankan tugas menyampaikan hujah pun tak apa. Maka kata di ulama tadabbur, ustudilla bi zahiril ayah, maknanya zahir ayat ini menjadi dalil kepada syaratnya kita nak menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar itu biarlah ada faedah. Ada faedah. Tapi kalau memang tak ada faedah, tak usah habiskan masa. Tak perlu habiskan masa. Tapi macam mana kita nak tahu? Kuasa menerima tak terima itu bukan kuasa kita, kuasa Allah. Jadi kita menyampaikan tugas dengan bersangka baik bahawa akan ada di kalangan orang yang akan menerima dakwah, akan menerima nasihat yang kita beri. Itu. Maka jadi mafhum ayat, maknanya kita faham daripada ayat ini, illam tanfa'u zikra. Mana kalau kita beri nasihat, kita pula kena marah, kena pukul, kena hentam. Kalau setakat kena tuduh. Netizen buat apa ni, tuduhan-tuduhan, posta-posta koyak ya, teruskanlah. Itu benda kecil itu dah. Kalau takut pada semua kata-kata orang, kita jangan duduk dengan orang lah, duduk seorang lah jawab dia ni. Tapi kadang-kadang manusia ni tak ada sebab-sebab lah, orang panggil bahasa jenis. Jenis nak berkelahi tak ada sebab, ada juga. Dia ada seorang pemuda ni, saya tak nak sebut lah, tapi rasa macam nak sebut juga sekali-sekala. Dia ada hentam kita di Facebook. Konon-kononnya Abu Anah ni diam, membisu, jadi syaitan bisu ketika ada tempat-tempat yang tidak ada air. Kita kata kalau tak ada air, repot ke pejabat dia lah. Gitu hentam di Facebook pun buat menimbulkan fitnah ya, orang lain pula tulah hentam. Hak duduk kawasan lain, hak tak ada kena-mengena dengan kita pun hentam juga. Kita kata alhamdulillah, kita bertugas. Apa saja benda yang tidak baik kita akan tegur. Tapi bukan semua kita tegur, kita rayak ke demo. Tak perlu. Ada kala kita direct kepada orang yang bertanggungjawab, PM dia, maklum kepada dia. Ada yang berubah, ada yang tak berubah. Itulah suasana. Ada yang dia mampu, ada yang tak mampu. Jadi bukan semua benda yang kita kena bagi tahu kepada orang. Kalau kita nak rayak ke orang belaka, baiklah kita jadi menteri penerangan, nak lapor semua apa yang kita bagi tahu. Jadi kita dengan Allah Azza wa Jalla nasihat-nasihat, ada yang perlu dipaklumkan, ada yang tidak perlu. Maka di sini kata ulama, mana kalau kita rasa langsung tak ada faedah, tak usah bagi tahu. Tapi kalau kita ada lagi dalam kepala kita tu orang yang akan menerima faedah daripada nazkirah, berikanlah. Walaupun tidak masuk dalam hati, sekurang-kurang dia pernah masuk dalam telinga pendengar, satu hari nanti dia akan berfikir dengan apa yang kita kata ni, insya-Allah. Tak ada orang yang buruk sampai mereka sumbat telinga, tak dengar kata langsung, tak ada. Ada orang yang akan menerima setelah berlalu beberapa ketika. Ba'dahin, beberapa ketika kita terima. Alhamdulillah, walaupun dakwah kita secara kecil-kecilan tidaklah hebat, tidaklah orang kata soho sangat, tapi alhamdulillah bila kita berjalan mana-mana jumpa ya orang berti di RNA duk makan, ada orang duk perhati tengok, kata makcik duk tengok aku ni. Rupanya dia nak tunggu kita bercakap. Bila kita bercakap, betul dah, suara ni lah yang kita duk dengar pagi-pagi. Rupanya di luar, dia kata ustaz ni luar video ni agak lain sikit daripada dalam video ni. Macam-macam
Tapi kalau dengan suara tak berubah. Kita kata alhamdulillah, respon-respon yang baik memberi semangat untuk kita terus menyampaikan ilmu walaupun dikecam, walaupun dihentam oleh sebahagian orang. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan, mudah-mudahan ada hati yang akan menerima. Kalau tak sampai ke hati pun sampai ke telinga. Insya-Allah, kata ulama, sekurang-kurangnya kita ada tanggungjawab telah ditunaikan. Alhamdulillah. Faedah yang kedua, masih lagi dalam ayat yang sama, Allah Ta'ala sebut fazakir, beri peringatan, in nafa'ati dzikra, kalau peringatan itu memberi manfaat. Habis kalau tak beri manfaat, macam mana? Timbul soalan. Timbul soalan di sini, an-nabi sallallahu alaihi wasallam mab'usan ilal kull. Nabi kita dibangkit oleh Allah Ta'ala, diutus oleh Allah kepada semua umat dia. Daripada waktu Nabi kita bangkit sampailah kepada kiamat. Maka kenapa, apa maksud Allah kata in nafa'ati dzikra? Memberi peringatan kalau kamu nampak ada manfaat. Jadi kalau kita ni petugas, kita kena jalankan tugas, orang terima tak terima. Jadi kenapa Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini in nafa'ati dzikra? Beri peringatan kalau bermanfaat. Jawab dia, al-jawab, tulis ni jawapan. Jawab dianya arahan bersyarat. Arahan bersyarat, maka kata di para ulama annal mu'allaq ala syai', kalau kita gantung satu benda tu dengan benda lain, tak semestinya bila ada benda tu baru jadilah. Macam kita kata kepada orang, awak datang ke rumah saya lah, saya jemput ada makan kenduri hari ni. Kalau awak kenyang, tak payah makan. Kalau tak kenyang, makan lah. Kita kena bagi tahu je dia, rumah saya ada kenduri, dia kata dia kenyang, makan. Tak boleh makan nasi, makan bubur. Sebab itulah di pak kenduri lah ni macam-macam ada tak? Ada nasi, ada bubur, ada laksa, ada kita kata ada pilihan. Dan manusia ni begitulah. Kalau kita ajar 10 perkara, mungkin dia terima 1, dia terima 2, dia terima 3. Kita kata alhamdulillah. Maka dikata di sini annal mu'allaqa ala syai' la yalzamu an yakuna adaman, bukan syarat kalau tak ada benda tu tak jadilah, kena berjadi juga. Maka di sini kata di para ulama, bila kamu tahu bahawa syarat ini man basyara fi'lan, siapa dia buat kerja yang telah ditugaskan, tapi kita tak nampak kesan, tapi sekurang-kurangnya kita dah menjalankan tanggungjawab. Nabi kita dah jalankan tanggungjawab. Ramai ya tak terima. Di Mekah ramai terima ke ramai tak terima? Pada peringkat awal ramai tak terima. Bila mereka menerima, tahun yang ke-8, bermakna setelah berlalunya 20 tahun dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah orang Mekah yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berduyun-duyun masuk Islam pada hari pembukaan kota Mekah. 20 tahun. Kita berapa hari baru berdakwah? Dah nak koyak dah, nak kecewa dah, kita kata awalnya sabar. Maka di sini Allah bagi tahu kepada kita sama ada manfaat atau tak manfaat. Cuma kalau nak nampak orang tu manfaat, kita fokuskan. Kalau nampak tak manfaat, sebarkan Islam. Supaya dia dengar, satu hari dia berfikir. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menjalankan tugas. Orang dengar, masuk dalam telinga saja dulu, tak apa. Kita ketuk kali yang kedua mungkin ke dalam sikit. 2-3 kali lagi mungkin turun ke hati. Kita kata nak tembus ke hati manusia, kena sabar, bukan mudah. Allahu akbar. Yang ketiga, faedah yang ketiga, saya zakkaru man yakhsha. Orang yang takut pada Allah Ta'ala saja yang akan menerima, dengan nasihat dia akan terima. Tulis ni para pelajar, anna khasyatallahi ta'ala tastalzimu ta'ah. Siapa dia takut pada Allah Ta'ala, dia akan melakukan ketaatan. Fal khaifu, orang yang takut, orang yang ikut arahan, orang yang meninggalkan segala larangan. Maka Allah Ta'ala sebut di sini, orang yang akan menerima nasihatmu, iaitulah yakhsha, orang yang takut pada Allah Ta'ala. Hak ni yang awal-awal lagi, dengar terus buat, dengar terus beramal. Tapi ada orang dengar 10 kali tak beramal lagi pun ada. Ada ya. Kita duk kempen juga ke jemaah ni, dia panggil apa dia tajuk kita kempen, projek mega mampu milik.
Sedap kempen. Nama dia Projek Mega Mampu Milik. Maknanya kita kena kempen solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah ni. Kempen pagi, petang, siang, malam. Tapi saya perhati ramai lagi orang tak mai sunat. Kertas kita ni. Nama dia Projek Mega Mampu Milik. Cari kertas ni. Kalau tak ada, minta dengan PDF, kita akan bagi, insya-Allah. Kempen. Alhamdulillah. Kata yusrijus sudur, menyejukkan mata hati pendakwah ni bila kita tengok ramai dah orang yang jaga qabliyah ba'diyah solat ni. Alhamdulillah. Pagi-pagi duduk pegang buku zikir pagi petang, kita kata alhamdulillah. Sebab kita pendakwah bukan nak cari glamour, bukan nak cari ramai pengikut, kita nak cari orang yang beramal dengan sunnah itu ramai. Bila orang beramal, itulah hasrat kita, itulah cita-cita kita. Kita nak bersama dengan mereka, duduk di bawah panji Nabi di akhirat, bersama kita semua dapat minum kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam di mahsyar. Allahumma ja'alna fi zumratin nabiyyin. Ya Allah, kumpulkan kami di bawah panji Nabi dan dapat berkumpul di kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting, maknanya nak jadi orang khasyah ni, orang yang takut. Kata ulama, annal abda kullama taqa, seorang hamba makin kuat bertakwa, makin takut dia kepada Allah Azza wa Jalla. Makin takut, makin mudah menerima nasihat. Selagi dia takwa, makin dia nak sebarkan kebaikan. Ini yang kita bimbang hari ni. Kuat ni mengajar kitab tasawuf sampai lebu kulit. Kitab tasawuf Minhajul Abidin. Mana masjid dia mengajar kitab Minhajul Abidin, tapi sampai ke telinga kita duk kutuk orang yang mengajar. Apa benda? Mari kawasan kita ni ada seorang pendakwah mengajar kitab Minhajul Abidin, kitab tasawuf, tapi duk royak ke orang, dia tak boleh tinggal kawasan ni. Sebab ada anak tok guru seorang tu duk mengajar benda pelik. Kata pelik apa hak dengan hak Nabi ajar? Dia tu bawa kitab yang pelik, kita pula jadi pelik. Macam-macam manusia ni. Tak apalah. Dunia ni kecil je. Kita tak jumpa di sini, kita jumpa depan Allah Azza wa Jalla. Di sana yaumatublas sarair, pada hari didedahkan segala rahsia, kita tengok siapa betul, siapa yang salah. Maka dia kata saya zakkaru man yakhsha. Dia kata annal ilma innama yusamma tazakkuran. Ilmu yang kita terima nama dia tazkirah. Sebab apa tazkirah? Tazkirah makna peringatan. Kalau kita pergi beli tiket bas, tiket kapal terbang, dia panggil tazkirah. Tazkirah al-mahafilah. Tazkirah. Sebab dia ingat kita, waktu naik pukul sekian, di tempat mana, tarikh mana. Supaya juga tazkirah kita ni, kita peringat kepada orang, kita akan mati, kita akan bertemu Allah, Allah dedahkan segala rahsia, barulah kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, kita terlupa kita. Itu makna tazkir, dengan makna peringatan. Laju sikit. Yang keempat, empat dah kita. Berapa dah? Yang keempat tulis. Faedah yang keempat daripada perbincangan kita ni, iaitulah Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita ajaran-ajaran, peringatan-peringatan. Tuhan kata qad aflaha man tazakka. Bahagialah orang yang membersihkan diri. Tazakka dengan mana tatahhara, yang bersih zahir dengan batin. Kita ni bimbang, takut kita zahir yang bersih, comel baju, minyak atar tu hak 1000 botol beli. Dah. Tapi batin, kalau kita buka batin, busuk satu kampung bang. Sebab hasad, takabur, riya, ujub, semua dalam hati ada. Kita kata ini berbahaya. Maka yang pertama sekali kita kena bersihkan hati kita daripada syirik. Syirik ni ketika kita bermuamalah dengan Allah, nama dia syirik. Kita kena hilangkan syirik, kita kena tauhid kepada Allah Ta'ala. Sama ada syirik khafi yang besar, na'udzubillah, ataupun syirik khafi yang kecil seperti riya. Kita semaya nak tunjuk orang, itu nama dia riya. Lepas buat ibadat nak tunggu orang puji, itu nama dia sum'ah. Tanda ni pelajar. Riya, melakukan amalan nak tunjuk orang, itu riya. Kalau sudah buat amalan tunggu orang puji, itu nama dia sum'ah. Sim, mim, ain, ta pula. Sum'ah maknanya mencari glamour. Ni kita takut hari ni. Takut sungguh rasa. Bila takut, bila tengok Facebook kita sendiri. Lepas kita buat benda, kita tengok berapa orang tengok, berapa orang like. Allahu Akbar. Nas'alullah salamatu wal afiyah.
Yang kedua, kita kena tazakka fi ittiba'ir rasul. Kita kena bersihkan kita dalam perkara mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib kita kena ikut yang Nabi ajar dan mesti kita jauhi yang Nabi tak ajar dalam perkara ibadat. Jangan reka, jangan buat bid'ah, jangan duk cari benda-benda rekaan yang Nabi kita tak buat. Tiba-tiba kadang-kadang imam ni sedap. Dalam doa sedap semaya, Allahumma ja'alna, jadikan kami ni imam orang mukmin, pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tak ajar apa bertepik-tepik melaung lepas solat, tak ada. Dia arah kita mau pakar apa orang masuk belakang tukar gia, tukar rakaat. Tapi padahal doa ni ikut Nabi. Mana hak Nabi kita ajar? Tak mau. Ini kata-kata ini mulut dengan amalan bercanggah. Na'udzubillahi minal khuzlan. Yang ketiga, kita kena bersihkan diri kita ketika berinteraksi sama-sama manusia. Cakap baik, muka senyum, jangan menipu, jangan kelentong, jangan kencing kawan, jangan duduk menipu. Pasal itulah ana berkali-kali saya ulang. Saya bimbang hari ini satu fenomena apabila pemimpin-pemimpin negara dalam ucapan mereka, dalam kempen-kempen mereka berjanji tapi tipu. Saya bimbang nanti normalisasi penipuan ini dalam masyarakat. Kata sebagaimana kata di ahli fikir, annasu ala dini mulukihim, manusia ini mengikut gaya hidup pemimpin mereka. Pemimpin suka melompat, suka menyanyi, nyanyilah rakyat. Pemimpin suka kelentonglah rakyat. Gitulah suasana yang kita bimbang hari ini pada jemaah sekalian. Saya tak campur hal politik orang, tapi saya bimbang kepada suasana yang berlaku. Jadi kita jangan baik. Maka 3 perkara kita kena bersih hubungan kita dengan Allah, bersih hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita kena bersih hubungan kita sama-sama makhluk. Yang terakhir, yang kelima, Allah Taala sebut dalam ayat ini, kan, bagi orang yang masuk dalam neraka, summa la yamutu fiha wala yahya, mereka akan masuk dalam neraka, tak akan mati-mati lagi. Maka jawabnya, mati tak ada. Dikata kenapa Tuhan kata wala yahya, tak hidup? Dia hidup, tapi hidup yang menderita sepanjang masa. Itu maksud hidup, bukan mana tak hidup ni mati, tak. Pasal tu ada orang kata bercanggah ayat ni, la yamutu fiha wala yahya. Dia tak hidup, dia tak mati, dia tak hidup. Tapi macam mana? Jadi kita kena perbetulkan persepsi. Ai la yamutu, tidak mati, tak mati sungguh. Wala yahya, bukan hidup selesa, hidup senang, hidup mewah seperti duduk atas dunia itu, tak adalah. Tapi orang dalam syurga tak mati, hidup penuh dengan nikmat, penuh dengan kemewahan, nikmat yang paling besar sekali dapat pandang pada wajah Allah Azza wa Jalla. Jadi ada juga ulama kata la yamutu fiha wala ya annal jazaa min jinsil amal. Atas dunia tu dia tak hidup sebagaimana orang hidup orang mukmin. Dia tidak, tapi dia mati sebagaimana mati, maka tak ada perasaan. Tak ada perasaan dia. Tengok benda maksiat biasa, normalisasi kata orang, maka ini juga berbahaya. Di akhirat esok Tuhan kata mu tak hidup, mu tak mati. Nas'alullah as-salamata wa afiyah. Kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala hidupkan hati kita dengan iman, Allah Ta'ala hidupkan hati kita dengan amalan, Allah Ta'ala hidupkan hati kita untuk beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abaikanlah segala benda yang tidak baik yang dikata oleh orang, ataupun segala yang tak baik yang dibuat oleh orang ramai, kita tinggalkan, kita kembali kepada jalan yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla, mengikut Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah CD yang akan datang bermula ayat 16 sampai ke akhir surah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.